Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazwani binti Samsudin, nombor metrik 279587. Hari ini saya akan bentangkan tentang topik 6 iaitu pasaran persaingan sempurna. Okey, yang pertama adalah pengenalan iaitu maksud ekonomi. Perkataan ekonomi ni berasal daripada perkataan Grik yang membawa maksud orang yang menguruskan rumah tangga. Secara umumnya, ilmu ekonomi kita boleh definisikannya sebagai sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia menguruskan sumber-sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okey, terdapat dua jenis pasaran. Yang pertama adalah pasaran persaingan sempurna dan yang kedua adalah pasaran persaingan tak sempurna. Okey, ada 5 ciri-ciri umum untuk tentukan sama ada dia adalah pasaran persaingan sempurna ataupun pasaran persaingan tak sempurna. Okey, yang pertama adalah bilangan firma di dalam pasaran. Yang kedua adalah jenis barang yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah kuasa menentukan harga di pasaran. Yang keempat adalah kebebasan untuk keluar masuk dalam firma. Dan yang kelima adalah bentuk persaingan. 2.0 adalah pasaran persaingan sempurna. Ada 5 ciri-ciri PPS. Yang pertama adalah barangan bersifat homogeneous. Maksudnya di sini, semua firma di dalam PPS ini menjual barang yang sama jenis. Sebagai contoh, jika firma A menjual beras, maka firma B dan firma C juga menjual beras. Okey, B ramai pembeli dan penjual. Walaupun di dalam PPS ini ramai pembeli dan penjual, tetapi pembeli dan penjual ini tidak dapat mempengaruhi harga pasaran kerana harga pasaran ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Okey, untuk C adalah penerima harga. Dalam PPS, firma adalah sebagai penerima harga. Jadi, walaupun mereka menjual seberapa banyak keluaran mereka pun, mereka tidak dapat mempengaruhi harga pasaran. Okey, D. Penjual dan pembeli mempunyai maklumat yang sempurna. Untuk penjual, mereka tahu tentang harga pasaran dan mereka tahu di mana tempat untuk mendapatkan faktor pengeluaran dengan kos yang rendah. Manakala untuk pembeli pula, mereka mengetahui tentang harga pasaran, jadi mereka tidak akan membeli barangan yang dijual melebihi harga pasaran yang telah ditetapkan. Okey, untuk E, bebas masuk dan keluar pasaran. Maksudnya di sini, apabila firma di dalam PPS ini mendapat keuntungan, maka firma daripada luar bebas untuk masuk ke dalam PPS tanpa sebarang sekatan. Dan apabila firma di dalam PPS ini mengalami kerugian, mereka bebas untuk keluar daripada pasaran tanpa sebarang halangan. 3.0 adalah analisa trend perubahan harga daging lembu tempatan pada tahun 2020. Manakala 3.1 adalah keluk pasaran persaingan sempurna bagi daging lembu tempatan pada tahun 2020. Okey, Raja 3.1A menunjukkan keseimbangan pasaran. Manakala Raja 3.1B menunjukkan keluk permintaan firma pasaran persaingan sempurna bagi daging lembu tempatan pada tahun 2020. Okey. Berdasarkan Raja 3.1A, keseimbangan asal adalah pada titik E0 apabila keluk permintaan pasaran DODO bersilang dengan keluk penawaran pasaran SS pada titik keseimbangan E0. Harga pada titik keseimbangan E0 adalah RM34 dan kuantiti keseimbangan adalah sebanyak 100 kg. Disebabkan oleh firma dalam pasaran persaingan sempurna adalah penerima harga, maka firma akan menjual daging lembu tempatan pada harga RM34 dan pembeli juga akan membeli pada harga yang sama. Oleh sebab itu, keluk permintaan firma pasaran persaingan sempurna adalah sama dengan keluk harga. Keluk permintaan firma pasaran persaingan sempurna adalah mendatar dan selari dengan paksi X, iaitu keluk kuantiti seperti yang ditunjukkan oleh keluk DODO, iaitu sama dengan harga RM34 dalam Rajah 3.1B. Apabila permintaan pasaran meningkat, keseimbangan pasaran akan beralih dari E0 ke E1. Pada titik keseimbangan E1, keluk permintaan pasaran akan bergerak ke kanan, iaitu dari D0 ke D1 dan bersilang dengan keluk penawaran pasaran SS. Raja 3.1A menunjukkan harga keseimbangan meningkat dari RM34 kepada RM38 dan kuantiti keseimbangan meningkat dari 100 kg kepada 150 kg. Firma sebagai penerima harga akan menerima harga baru yang telah ditetapkan oleh pasaran iaitu RM38. Keluk permintaan firma juga akan beralih ke atas dari D0 ke D1 seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.1B. Sebaliknya, apabila permintaan pasaran berkurang, keluk permintaan akan beralih ke kiri iaitu dari D0 ke D2. Keluk penawaran pasaran SS bersilang dengan keluk permintaan pasaran yang baru iaitu D2 pada titik keseimbangan E2. Kesannya, harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan akan berkurang. Harga keseimbangan yang baharu adalah RM30 dan kuantiti keseimbangan yang baharu adalah 50 kg.
seperti yang ditunjukkan dalam rejah 3.1a. Manakala, keluk permintaan firma dalam rejah 3.1b akan beralih ke bawah dari D0 ke D2. 3.2 adalah keluk hasil sud bagi daging lembu tempatan pada tahun 2020. Hasil sud bagi firma pasaran persaingan sempurna adalah sama bagi setiap tingkat output kerana harga pasaran telah ditetapkan oleh permintaan dan penawaran pasaran. Keluk hasil sud iaitu MR bagi daging lembu tempatan pada tahun 2020 adalah mendatar dengan paksi X iaitu paksi kuantiti dan sama dengan hasil purata dan harga iaitu pada RM34. 4.0 adalah cadangan. Okey, terdapat dua cadangan. Yang pertama adalah memperbanyakkan ternakan lembu tempatan. Bekalan daging lembu tempatan yang tidak mencukupi menyebabkan negara kita terpaksa mengimport daging lembu dari luar negara, terutamanya pada musim perayaan. Oleh itu, penternak lembu perlu memperbanyakkan lagi ternakan lembu mereka. Mereka perlu memberi makanan yang mempunyai nutrien kepada lembu supaya lembu-lembu tidak dijangkiti wabak atau penyakit yang boleh menyebabkan kematian. Langkah kedua adalah melakukan pemeriksaan ke atas premis perniagaan bagi mengelakkan peniaga menyorokkan bekalan daging lembu tempatan. Seperti yang kita tahu, pada musim perayaan, permintaan terhadap daging lembu sangatlah tinggi. Oleh itu, peniaga ingin menjual daging lembu tempatan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna melalui pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan. Pihak berkuasa juga perlu segera melakukan pemeriksaan apabila mendapat aduan daripada pembeli. Kesimpulannya, bagi pasaran persaingan sempurna, harga telah ditetapkan oleh permintaan dan penawaran pasaran. Sebagai contoh, harga daging telah ditetapkan pada RM34 untuk 1 kilogram. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.